Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara pengacara majlis, Tuan Haji Syafiq Engah, Timbalan Suruhanjaya PAS Selangor, Fadil Ustaz Haji Mak Fazin Taslimin, orang Jawa ni payah sebut, yang di-Ketua PAS Sungai Besar. Orang Jawa Dosam, tak ada nama Maksum. Fazil Ustaz Dr. Zamri Zainuddin yang di-Ketua PAS Tanjung Karang. Yang Berhormat Datuk Muslimin Yahya Ahli Parlimen Sungai Besar, Ustaz Zamri bin Yahya Timbalan yang di-Ketua Sabak Bernam, Haji Ashraf Basri daripada Parti Bersatu, tuan-tuan para pimpinan PAS kawasan, pimpinan cawangan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya mohon maaf di atas kelewatan sampai ke Sungai Besar ini. Saya tak sangka sejauh ini Sungai Besar. Dari hotel tu sejam 53 minit. Saya buat sejam setengah saja. Saya ni sebab saya berjanji dengan saudara Maksum. Kalau janji dengan orang lain saya cancel. Kerana Abang Maksum ni tak boleh cancel. Nanti dia ungkit, rata dia jajan nama saya mampu. Saya ucap tahniah di atas penganjuran program pada petang ini. Saya tahu tuan-tuan nak ambil negeri Selangor ni dalam PRN akan datang. Tidaklah mustahil. Barang yang tidak mustahil. Selangor negeri 9. Dalam renungan kita, tidaklah mustahil untuk bertukar kerajaan PHBN kepada PN. Tuan-tuan sekalian, petang ini, kira-kira saya umum sini dulu kan, Maksum? Fresh punya. Walaupun lambat. Kira-kira kosong-kosong balik lah. Berita baru. Baru mesyuarat dengan 6 menteri besar dan ketua menteri. Tapi mesyuarat ini tidaklah boleh memuktamadkan keputusan. Kerana keputusan yang dicapai antara menteri-menteri besar dan ketua menteri ini kena dibawa kepada parti, di-endorse oleh parti, kemudian dibawa untuk limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri-Negeri dan juga yang di-Pertuan Negeri bagi Pulau Pinang. Kita mencadangkan tadi dibubarkan DUN bagi negeri-negeri yang akan mengadakan PRN. Kita mencari jalan bagaimana untuk mengadakannya secara serentak dan kita mencadangkan seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidaklah muktamad kerana ia bergantung kepada persetujuan parti-parti. Ada parti PN, ada PH tadi tu. Kemudian parti endorse, selepas parti kena perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan untuk pembubaran DUN. Kemudian itu SPR pula akan tentukan tarikh pilihan raya. Jadi prosesnya biasanya begitulah. Tapi saya tidak fikir dia akan lari jauh pada itu. Kita bersetuju untuk membubarkan DUN negeri-negeri ini pada minggu ketiga atau keempat bulan Jun. Jadi boleh kutip duit banyak lagi lah. Selepas pembubaran kita ada 60 hari untuk diadakan pilihan raya negeri-negeri bagi 6 negeri tersebut. Jadi kalau bulan Jun, minggu ketiga, kita ada sampai bulan Ogos minggu ketiga. Bulan Ogos ni tuan-tuan, orang dah balik pada Mekah.
balik pada haji. Bulan Mac kita cadang dulu ni, kita akan berhadapan dengan monsun yang diramalkan banjir sampai bulan Mac. Ada peperiksaan SPM dan STPM. Lepas ni puasa, 23 Mac puasa. Lepas puasa, raya. Lepas raya, raya haji. Orang pergi Mekah. Lepas orang pergi Mekah, orang balik. Jadi tempoh yang sesuai lah, timing yang baik adalah lepas orang balik pada Mekah. Biasanya orang pergi Mekah ni orang baik-baik. Orang baik-baik ni duduk dalam PN. Jadi kita bagi mereka balik dulu. Bukanlah saya kata orang BN tak pergi Mekah, pergi juga. Tapi pergi lempak setan, balik sini kawangan setan. Kan? Jumrah tu lempak setan. Balik sini kawangan setan. Tuan-tuan sekalian, pilihan raya ni yang unik. Bagi kali pertama, bila pilihan raya negeri, 6 negeri ini tidak sama, tidak serentak dengan persekutuan. Sebelum pada ini, BN nak selamatkan diri, dia adakan pilihan raya berasingan bagi Melaka dan Johor. Mereka merampas kepimpinan negeri-negeri tersebut dan mengenepikan rakan-rakan dalam muafakat nasional. Dalam muafakat sebelum pada itu. Jadi tuan-tuan, BN tidaklah parti yang boleh dipercayai lagi kerana berkali-kali. Pertama dia tolak rakan di Melaka, kemudian dia tolak rakan di Johor. Dalam PRU15 dia berkawan dengan musuh pula. Duduk sekali berkedudukan sampai sekarang ini. PRN negeri, PRN akan datang ini, dia akan cuba untuk menghasilkan kerusi-kerusi daripada usaha sama atau berkedudukan dengan PH. Kalau tuan-tuan benarkan dia ada kerusi, itulah anak daripada berkedudukan BN dengan PH. Takkan kot? No? Dalam tempoh ini, bulan Februari nak habis lah, bulan Mac sampai pembubaran, sampai tempoh kempen lepas dibubarkan, saya percaya segala usaha akan dilakukan oleh PHBN. Mereka sebut baru ni, Datuk Seri Syahidan sebut UMDAP, UMNO DAP. Gabungan PHBN ini akan cari sebanyak mungkin, akan usahakan sebanyak mungkin, atau dia reka sebanyak mungkin untuk memalit kes-kes kepada PN bagi memadamkan slogan kita yang diterima dalam PRU15, prihatin, bersih, stabil. Tuan-tuan sekalian, negeri paling stabil di dunia sekarang ni ialah negeri Kedah. Betul di dunia tahu. Sebab kita tak kemat lagi. Stabil, tenang, kita boleh buat macam-macam. Dalam tempoh beberapa minggu yang sudah ini, saya pusing negeri untuk majlis penyerahan geran tanah. Negeri ini yang mustahak tanah lah. Ada beribu-ribu permohonan. Ada satu pejabat tanah sampai 6,000, ada 7,000 permohonan. Yang tergendala begitu lama. Minggu lepas, saya serahkan geran untuk satu kampung, 230 rumah yang tak pernah diusaha sungguh-sungguh. Tanah itu tanah hutan, dibuka tahun 82. Kira-kira 44 tahun yang lalu.
Daripada tahun 82 itu, lebih awal pada itu, dinamakan kampung itu Kampung Seri Dacing. Betul. Selangor ada Seri Dacing. Teruk Kedah hari kalau gitu. Seri Dacing. Pada tahun 2008, Pakatan Rakyat yang ada PAS Tak Zizan jadi Menteri Besar, orang kampung tu sendiri tukar 1000 bulan. 1000 bulan. Kemudian tu mai baru-baru ni kalah kita 1000 bulan tu 2013 kalah kan, no? Tukar Seri Dacing balik. Mari saya jadi MB ni depa nak tukar 1000 bulan, saya kata tak payahlah. Duduklah dalam Seri Dacing, saya akan usahakan bagi geran. Kerja pertama masuk pejabat Menteri Besar, saya usahakan kampung tu. Tuan-tuan sekalian, cabut keluar pada tanah hutan, ganti tempat lain. Ukong, plot, bayar premium, keluar lotis 5A, mereka main bayar premium, bagi geran. Saya ambil masa 2 tahun setengah. Minggu lepas, saya serahkan geran untuk semua penduduk yang dapat bayar premium, 132 orang. Ada lagi yang belum dapat bayar premium sepenuhnya, belum dapat geran. Tapi kampung itu, sekampung itu, saya kata saya namakan kampung ini Kampung Sejahtera. Dacing pun tak, bulan pun tak. Kampung Sejahtera. Di geran tulis siap Kampung Sejahtera. Tuan-tuan yang mai terima geran tu tua-tua. Ada yang datang terima tu anak. Ada yang cucu. Punyalah lama, 40 tahun lebih tunggu. Ada satu keluarga tu dia mari, anak dia mari terima. Oleh kerana ni saya ni walaupun cengeng, mulut beruih, tapi hati lembut. Hati baik Pak Maksum. Jangan lebih kurang. Saya mudah sedih tengok orang sedih. Ada anak tu dia main terima, dia balik duduk tempat dia menangis. Dia teringat kat mak dia. Teringat kat ayah dia yang teroka kampung tu. Nangis kuat pula tu. Teringat kat mak, teringat kat ayah kan, no? Saya pun tak boleh duduk tak. Jom kita gulin sama lagi. Sedih kita pun. Begitulah orang kampung, tuan-tuan. Begitulah orang kita, orang Melayu, orang yang tinggal di kampung-kampung, kurang diberi perhatian. Hanya diberi perhatian bila orang nak undi. Sebab tu kampung tu nama Seri Dacing. Saya rasa di mana-mana negeri pun ada. Jadi PN ni tuan-tuan, kita menawarkan kepimpinan negeri yang prihatin, yang dapat selami masalah dan keadaan sebenar penduduk di kampung-kampung, juga di bandar-bandar. Kita nak offer sebuah kerajaan yang akan menyenangkan rakyat, bukan kerajaan yang akan menyenangkan diri dia. Saya ke siapa-siapa kita usahakan untuk kita dapat duit banyak, kerajaan, kutip macam-macam cukai. Cukai tanah, cukai pintu, cukai-cukai lain tu pergi kepada federal. Sebab kita nak adakan satu peruntukan perbelanjaan dalam bajet negeri untuk kita pulangkan semua itu kepada rakyat. Kerajaan tak perlu kaya. Kita kena ada reserve betul untuk waktu-waktu emergency. Tapi kita tak perlu himpun duit banyak-banyak di negeri. Sedangkan rakyat kita hidup miskin. Sama dengan kawasan tuan-tuan ni, kawasan sawah padi. Betul Pak Masum? Kawasan sawah padi. Tanah padi yang ditanam padi, tanah sawah. Dalam grade cukai tanah adalah tanah yang paling murah dari segi cukai tanah. Tapi kita korban banyak. Orang di Sungai Besar ni korban tanah kita. Luas. Banyak untuk hasilkan tanaman makanan. Hasilkan padi. Oleh kerana kita hasilkan produk yang terkawal harga dia. Kena jual pada harga subsidi. Baru boleh cover kos kita. Sekarang ni terpaksa ditubuhkan koperasi dan persatuan belia
untuk diusahakan sawah padi. Kalau harap individu, dia tak larat lah. Tak larut, tak mampu nak pikul beban orang tanam padi. Kerana tanaman ini tanaman yang tidak komersial. Tanaman ini penting untuk keselamatan makanan, tetapi tidak akan mengkayakan pesawah padi. Tuan-tuan sekalian, sebagai ganti kepada pengorbanan yang tuan-tuan buat di Sungai Besar, di Sabak Bernam, di mana di Sekincan, di mana ada padi, kerajaan patut beri fokus tuan-tuan peruntukan yang lain sebagai ganti pengorbanan yang tuan-tuan telah buat. Ini yang saya nampak di kawasan Sungai Besar ni. Sama dengan negeri saya pun, negeri padi, 43% padi ditanam di Kedah. 137,000 hektar tanah disimpan sebagai sawah padi. Sama saya pun, sawah padi cukai paling rendah sekali. Daripada keseluruhan tanah sawah padi, kita hanya boleh kutip cukai tanah 2.5 juta saja. Sangat kecil nak banding dengan pengorbanan yang kita buat. Tapi kita tak diberi apa-apa. Kan dapat apa? Dapat subsidi, benamlah bendang. Dapat baja, benamlah tu. Dapat racun, semoklah bendang. Tu subsidi. Dapat baja, tabak situ juga. Semua belanja yang diberi subsidi, semua bohlah bendang tu. Bukan masuk poket sawah padi. Tak ada, kita tak dapat apa. Dijual. Sawah harga padi rendah. Ditop up dengan subsidi lagi. Barulah duit tu dapat kat tuan bendang. Kena toke-toke kelang beras tipu pula. Kecoh sana sini. Kecoh tu tipu lah, bukan bising. Kecoh, menipu. Timbang tak betul. Pakai broker pula. Macam-macam lah mereka buat kat orang bendang ni. Maka kekallah bergenerasi, berpuluh tahun lamanya penanam padi kekal miskin sampai sekarang. Mana ada orang tanam padi kaya, maksum seorang je. Tu pun dia buat benda lain. Adalah dia buat, saya tahu. Tuan-tuan sekalian, untuk para petani yang begitu banyak berkorban, sama di Selangor, di Negeri Sembilan, di Kedah, di Perlis, di Kelantan, kerajaan patut melihat kumpulan petani sebagai orang yang telah memerah keringat dalam keadaan dia sedar, dia tidak akan kaya, dia tidak akan senang, tapi dia perah keringat untuk menghasilkan makanan bagi makanan penduduk negara ini. Penduduk miskin makan situ, orang kaya pun makan situ. Jadi kita kena beri tumpuan khusus kepada para pesawah padi. Ini saya rasa dalam pilihan raya akan datang akan menjadi antara perjuangan Perikatan Nasional, khususnya di Sungai Besar dan kawasan-kawasan padi, di Selangor dan di negeri-negeri lain. Tuan-tuan sekalian, kemarin mesyuarat Menteri Besar, Menteri-Menteri Federal dengan Perdana Menteri di Parlimen. Biasanya sempena dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu ni, diadakan mesyuarat Lembaga Beasiswa Raja-Raja Melayu, diadakan mesyuarat Menteri Besar dengan Perdana Menteri, diadakan mesyuarat penuh Majlis Raja-Raja. Beasiswa dah lepas. Kemarin mesyuarat dengan PM di Parlimen. Dalam sejarah negara ini, biasanya kertas-kertas yang akan dibentangkan sempena dengan mesyuarat PM dengan menteri-menteri besar ini dibentangkan oleh KSU atau pegawai daripada agensi jabatan yang fokus dan expert dalam bidang masing-masing. Kemarin ada 2 kertas saja. Satu kertas tentang keuangan, satu lagi tentang perumahan. Perumahan dibentang oleh Kementerian KPKT. Tapi keuangan, oleh kerana 3 bulan ni PM10 tak lantik lagi, pegawai-pegawai penting, terutamanya KSP yang direhatkan.
Maka paper kewangan marin dibentang sendiri oleh Perdana Menteri melalui ceramah kewangan. Ya ceramah lah kan, no? Ceramah di Turki, ceramah sana ambil pasapah tu, ambil siapa-siapa ni. Tak pernah lagi orang bentang paper lagu tu dalam mesyuarat Perdana Menteri dengan Menteri Besar. Dia ceramah kewangan. Saya kata ni bukan pembentangan kertas, ni ceramah kewangan. Saya hantarlah kepada seorang Menteri Persekutuan. Tengah dia duduk bentang tu. Dia pun jawab, fokus MB, fokus. Dia pun sebenarnya saya tahu dia pun nak gelak ya. Tapi tak boleh lah bos dia kan. Ha? Tak tahu, habis. Habis lah. Tak tahu mula bila, habis bila. Pasal dia ceramah. Ceramah sambil duduk. Bukan sedap. Dia kena berdiri. Popeh, habis. Tak ada nak tanya soalan, dia lipat file, mangkit balik. Tuan-tuan sekalian, kerajaan PHBN ni merehatkan KSP, Ketua Setiausaha Pembendaraan. Ini expert. Tak tahulah siapa yang ada. Kawan tu, orang Kedah. Kawan tu. Berpuluh tahun dah kerja PTD. Hebatlah. Kawan saya juga. Orang Kedah. Kawan tu diletak di pool JPA. Meja tak ada, kerusi tak ada. Tak tahu salah dia apa. Kan ada salah apa? Saya kata hang buat salah apa? Aku tak tahu. Tak ada salah apa. Kalau ada salah, tentu kena charge. Tak ada charge apa? Meja tak ada, kerusi tak ada. Pagi-pagi dia pergi paskat. Paskat lo ni kan pakai cap jari kan, no? Dia tetap paskat kan, dia kata aku tak pergi kerja. Di paskat, lepas tu dia usung beg goh dia, pergi padang goh. Tak ada, meja tak ada, kerusi tak ada. Dia nak buat apa? Tak apa, tak kita buat. Saya tak tahu siapa yang ada di pejabat Menteri Keuangan. Akhirnya dapat tahu ada anak Na yang saya panggil Dinda. Ada seorang je. Lepas tu bocor. Bila bocor, keyuh kemang, dia tukar. Pergi duduk bawah Tan Sri Hassan Marikan. Hilanglah Dinda. Dia pejabat tu, saya tak tahulah siapa duk buat kerja. Tuan-tuan sekalian, kita nak lari daripada kebiasaan. PM10 ni biasanya dia nak lari pada kebiasaan lah tu. Dia tak mau yang ada biasa-biasa ni, dia nak luar biasa. Bahaya oi. Musim lah ni duk hantar LOD je. Aku kena lah 10 juta. Dan saya tak maksudkan itu. Dia tak mau yang biasa, dia nak yang luar biasa. Yang biasa ni apa? Tabi'i. Itu dah tabiat biasa. Luar biasa. Contoh yang kata, saya tak kata apa. Dia nak lari pada kebiasaan. Sehingga dilihat begitu janggal. Pelik dia ni. Saya tak tahu dia bentang apa. Saya pun tahu dia tak sempat nak menghadam semua angka dan nama yang berkaitan dengan keuangan. Sekejap lagi dia gelembung. Gelembung ni bahasa orang Kedah. Dia tak lepas pi dia gelembung tu. Tahu kan lo? Gelembung. Tak tahu kat apa pi? Payah cakap orang Jawa ni. Gelembung. Gelembung, pum. Kalau meletup tu bau busuk lah. Luar biasa. Ya, sedang yang berlaku ni. Tapi 24 hari bulan ni akan dibentangkan belanjawan bagi tahun 2023 sampai 30 Mac. Sidang parlimen ni akan tamat. Tuan-tuan sekalian, dia habaq duit tak ada. Dia habaq orang tu salah, orang ni curi, orang tu nu, orang tu ni kan, no? Dalam tempoh 3 bulan ni belum nampak arah tuju kerajaan Malaysia di bawah PHBN ni selain daripada selongkak cari salah orang. 3 bulan dah duk cari salah orang. Tuan-tuan sekalian, cari salah orang ni bukan gaduh
bagi fokus besar-besaran, cari salah, tak gaduh. Pasal dalam perjalanan kita buat kerja untuk menghasilkan kebaikan, dalam perjalanan tu kita akan jumpa sambil-sambil je. Kan? Saya akan nak buat contoh orang perempuan marah. Bukan gaduh pi duk belek cari korak pada, tak gaduh. Bila kita menikah dengan dia, kita hidup dengan dia, kita akan tahu korak duk tahu mana. Dia pun tahu korak kita duk tahu mana. Bukan gaduh cari satu sesi dengan kebenaran Tok Imam. Okey, cari korak masing-masing. Tak gaduh. Dalam perjalanan selepas kahwin tu kita akan jumpa. Sama. Nak cari salah kerajaan dulu. Saya tuan-tuan kalau nak buat kerja lagu tu, tak boleh buat kerja apa lah. Cari salah orang je. Banyak salah saya jumpa. Tapi saya pertimbang balik. Saya nak main politik cari salah orang dengan memburukkan orang. Dengan buruknya orang tu, saya jadi mulia. Tak betul. Saya hanya jadi baik bila saya dapat pamerkan, tunjukkan, buktikan apa yang saya hasilkan dengan kerja buat saya. Bolehlah banding dengan orang dulu. Kerja hampa buat apa? Kerja saya buat apa? Banding tengok. Dalam perjalanan tu kalau dia ada salah, jumpa. Kita fikir sekali lagi. Patut tak dibongkar? Kalau besar tak boleh diubati, kita bongkar. Kalau kecil boleh diubati, kita simpan. Untuk peluru akan datang. Jadi saya simpan. Untuk peluru akan datang. Kalau perlu tembak, saya tembak. Tak perlu kau dia mati sendiri, tak payah tembak. Jangan buang peluru sia-sia. Sama dengan kita sini pun. Ada benda-benda yang kita simpan. Peluru banyak. Tunggu saja. Cara kita buat kerja tuan-tuan untuk pastikan negeri dan negara kita ni terus bergerak ke depan. Kita kena pantas. Ni dunia lah ni kena cepat. Saya habaq Maksum, saya kata saya ada di sini. Maksum sini boleh habaq lah. MB akan sampai pukul 6.45 dia kata. Saya duduk Kuala Lumpur lagi. Pantas maklumat sampai. Sama dengan kerja buat kerajaan, kena cepat, kena pantas. Kau tidak kena tinggal. Ini kita delay kerja buat kita untuk cari salah orang. Kena bagi tumpuan nak cari salah. Nak dakwa orang. Kalau ada loophole, kalau ada ruang-ruang kosong, orang boleh lepas. Hang tak boleh, hang kena tutup. Hang kena bagi fokus. Bila hang bagi fokus kepada cari salah orang, hang akan kehilangan waktu untuk membawa negara ini ke depan. Saya tak setuju cara mereka ni buat kerja. Saya setuju hang betul-betul terjemahkan apa yang duk bersyarah masa PRU 15 tu. Hang buat keluar semua formula hang. Kan banyak formula tu. Macam-macam. Raja formula buat keluar. Lalu ni sengap. Hari tu sembang bak telok kan. Lalu ni orang kata hang buat keluar formula hang. Bak telok. Dengan telok-telok hilang. Harga ayam. Harga restoran mahal. Pun dia kata ada formula. Nak cergaskan ekonomi. Ada formula. Lah kali harga ayam pun tak boleh nak settle. Cakap senang sebagai pembangkang. Ni saya jadi kerajaan ni saya tahu. Masa syarah jadi pembangkang tuan-tuan. Bersyarah sampai pukul 12 tepat terpacak berhenti. Balik tidur. Jadi kerajaan ni bila cakap terpacak pukul 12 berhenti. Pukul 8 esok kena buat. Kena buat apa yang kita cakap. Mereka ni baru ketahuan. Pandai cakap sangat. Syarah lebih kurang. Lah hang kena buat. Penin tuan-tuan. Penin. Saya tahu dia penin. Nak ubat huduh dia. Nak ubat tak elok. Nak ubat fail mereka. Dia cari salah orang. Dia beranggapan bila cari salah orang. Orang tu buruk. Dia akan jadi baik. Dah. Dunia sekarang bukan macam tu. Orang nak tengok hang punya performance. Bukan hang kerja jadi polis. Jadi penguatkuasa. Bukan. Hang jadi kerajaan. Satu juzuk saja. Tangkap orang, cari salah dakwah tu satu juzuk daripada kerajaan. Banyak lagi kerja lain hang tak buat. Ni di Selangor ni pun sama. InsyaAllah tuan-tuan, dalam PRN, negeri Selangor, negeri 9, akan jadi negeri fokus Perikatan Nasional untuk kita ambil alih. Nak ambil alih Selangor. Negeri ini negeri besar.
Rakyat ada 6.6 juta. Selangor ni pusat berita. Kuala Lumpur jadi center. 200 km di sekitar Kuala Lumpur ni radius adalah pusat di mana berita sampai dulu. Akan berkembang sampai Negeri Sembilan, sampai Melaka, sampai ke Ipoh. Itu kawasan penting di mana pusat berita dan maklumat dihasilkan. Tuan-tuan di Selangor kena cegah pada saya di Kedah. Saya lembab sikit tak apalah. Lembab pun tera ni oi. Kalau hampa duk tera, saya tak jadi. Kenal lebih sikit pada saya. Sebab tuan-tuan menjadi tumpuan center di Semenanjung ni. Untuk buat lebih banyak kerja, nak maghrib dah pun. Kita kena ada duit. Duit tuan-tuan ni tak rugi. Dermalah banyak mana kepada PAS Sungai Besar ni. Sekupang pun tak hilang. Jangan takut. Jangan bimbang. Semua sumbangan tuan-tuan boleh tengok jadi apa? Boleh tengok, boleh nampak. Parti paling berintegriti, paling bersih di Malaysia pada hari ini tinggal PAS. Jadi teruslah menyumbang kepada PAS. Lebih-lebih lagi untuk musim PRN akan datang ni. Mereka habaq kat saya, Amirah dan Amal akan kutip sampul surat warna biru. Tuan-tuan, saya lancarkan dana PRU Negeri Selangor bagi kawasan Sungai Besar. Tuan-tuan boleh sumbang. Saya pun akan bagi. Tapi sikit je lah. Tanda hadir. Tuan-tuan sekalian, saya ucap tahniah. Selamat berjuang. Tuan-tuan di Sungai Besar, di Negeri Selangor ni. Saya pukul 9.30 ada satu mesyuarat lagi di Kuala Lumpur. Kena pederah balik macam pederah mai juga. Saya ucap terima kasih di atas jemputan tuan-tuan. Kalau ada kelapangan, tentulah saya akan hadir lagi ke Sungai Besar ini. Tapi maksum janganlah panggil main kerap sangat. Saya tak dan. Kena fokus kerja tuan-tuan. Kalau betul-betul buat kerja, tak dan. Memang tak ada masa. Kalau main-main jadi MB, goyang-goyang kaki, jalan-jalan kan, boleh juga. Tapi kerja tak jalan. Saya tak mau jadi gitu. Sebab saya nak speed kerja saya ni capai sebanyak mungkin pencapaian dalam waktu yang kita ada. Sangat ringkas, sangat suntuk masa yang kita ada. InsyaAllah sebanyak mana yang kita sempat buat, kita akan buat. Saya boleh bentangkan pencapaian Kedah pada tuan-tuan dalam pertemuan akan datang. Atau tuan-tuan boleh ikuti kami di Urustia Penerangan Darul Aman. Atau di page Facebook rakan-rakan daripada Kedah. Saya ucap terima kasih. Jumpa lagi pada masa akan datang. Selamat berjuang. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.